Tutong. Ya, Alhamdulillah kita sudah pun bersama dengan rakan tugas kita Nur Adina di daerah Tutong. Assalamualaikum Nur Adina, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mahira dan juga Ramiza. Selamat pagi dan Alhamdulillah saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya sihat dan ceria menjalankan tugas di hujung minggu ini. Bagaimana pula dengan Mahira dan Ramiza, apa khabar pagi ini? Ya, Alhamdulillah kita berdua sihat. Betul. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini, Adina? Baik, Alhamdulillah cuaca di daerah Tutong sangatlah cerah, sangat mengizinkannya pada pagi ini. Jadi itulah kita harapkan juga semoga apapun perancangan kita hari ini akan dipermudahkan dan juga akan dilancarkan ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan sentiasa, khususnya di hujung minggu ini kan banyak aktiviti yang akan kita luangkan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan dan saudara mara. Dan untuk soalan kepada Dinah ni, sebetulnya kan tadi kita ni bertanya kepada Madini, ia suka ataupun ia pernah mengikuti sukan ataupun aktiviti pencak silat. Betul. Kalau Dinah sendiri, mungkin kalau kaum Hawa ni agak berbeza sedikitlah. Mungkin ada sukan ataupun aktiviti yang pernah diikuti sebelum ini pada waktu sekolah. Mungkin dapat diceritakan, Adina, silakan. Ya baik, kalau bagi saya secara peribadi sewaktu zaman sekolah memang agak lasak ya, sangat aktif. Jadi pada waktu berkenaan saya banyak mengikuti antara sukan larian. Jadi banyak menghabiskan masa juga melakukan latihan kerana banyak mengikuti antara kejohanan ataupun pertandingan larian di peringkat sekolah yang dianjurkannya. Jadi kenapa saya memilih untuk aktif dalam sukan ini adalah kerana ia sangatlah mudah sebenarnya. Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja kerana memerlukan antara kelengkapan asas saja seperti kasut dan ketahanan fizikal. Jadi itulah antara mungkin sukan yang menjadi pilihan saya lah pada waktu zaman sekolah berkenaan. Ya, kalau dapat ditanyakan pada waktu ini macam mana, Dina? Adakah ia berlainan? Mungkin suka hiking kah? Mungkin suka netball kah? Mungkin ada yang baru lagi? Ya, semestinya kalau waktu dewasa ini banyaklah antara sukan yang diminati ataupun yang ingin diikuti ya, seperti yang masa ini yang menjadi pilihan mungkin bermain pickleball kerana merupakan antara satu sukan yang semakin popular, semakin meningkat pada masa ini. Alhamdulillah, menarik sekali. Jadi kita mengharapkan Adina akan sentiasa menceburilah dalam bidang sukan pickleball. Dan Alhamdulillah. Untuk seterusnya kita menyerahkan kepada Adina untuk mengongsikan info dan juga pemakluman dan juga bahan sisipan semasa dari daerah Tutong. Maafkan saya, silakan Adina. Baik, terima kasih rakan kita Mahira dan juga Ramiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hujung minggu. Kita kembali dalam rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Tutong. Inspirasi Pagi Auda untuk edisinya hari ini hari Ahad 7 Jun 2026 Masihiah, dan seperti biasa hari ini kita akan mengongsikan kepada Auda terlebih dahulu satu info semasa yang diterima pada hari ini, di mana akan diadakan Auda pertandingan bola sepak 9 orang sepasukan daerah Tutong yang diadakan pada 5 dan 12 Julai 2026 dan akan mengambil tempat di Kompleks Sukan Daerah Tutong. Jadi Auda pendaftaran untuk mengikuti pertandingan ini masih lagi dibukakan dan terbuka kepada 20 pasukan terawal daripada penduduk daerah Tutong yang berumur 18 tahun ke atas sahaja. Jadi penyertaan akan tutup pada 26 Jun 2026 ini ya. Jadi bagi Auda yang mungkin berminat untuk mengikuti pertandingan ini, Auda bolehlah mendapatkan antara keterangan lanjut mengenainya dengan menghubungi ke talian 8738-479. Saya ulangi, 8738-479. Dan itulah antara satu info semasa yang boleh dikongsikan bersama untuk pagi ini, dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Untuk itu Auda, mari kita terus saksikan bersama. Tujuh Puak Sang Jati Brunei merupakan kelompok etnik asal yang menjadi asas kepada pembentukan identiti, budaya dan warisan tradisional negara Brunei Darussalam.
Kewujudan puak-puak ini mencerminkan kekayaan warisan budaya yang telah lama berkembang sejak berabad-abad lamanya dan menjadi sebahagian daripada asas kehidupan masyarakat Brunei. Salah satu aspek yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya Tujuh Puak Sang Jati Brunei ialah seni muzik tradisional. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah menjadi medium penting dalam upacara adat, perayaan, majlis keramaian dan lain-lain. Dalam konteks ini, orkestra guling tangan merupakan antara warisan muzik yang paling sinonim dengan masyarakat Brunei. Orkestra guling tangan ini kebiasaannya terdiri daripada gabungan beberapa alat muzik tradisional seperti guling tangan, canang, tawak-tawak, gong dan gandang labik yang dimainkan secara berharmoni dan tidak terdapat sebarang lagu atau nyanyian. Meskipun penggunaan guling tangan dapat ditemui dalam pelbagai komuniti di Brunei, setiap puak mempunyai gaya persembahan, rentak dan fungsi muzik yang tersendiri. Perbezaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, cara hidup serta interaksi sosial setiap puak. Bagi Puak Tutong misalnya, mengikut kajian sejarah, ia memiliki 8 buah irama guling tangan dan salah satu daripadanya ialah gendang Raja Lalu. Irama ini lazimnya dimainkan apabila raja atau sultan melawat ke daerah Tutong dan kampung-kampung di daerah tersebut, yang mana irama ini dimainkan setelah raja atau sultan berlalu atau beredar dari majlis tersebut. Selain itu, irama ini juga boleh dimainkan untuk mengiringi pengantin lelaki menuju ke rumah pengantin perempuan. Bagi memperkukuhkan usaha pemeliharaan dan pengembangan warisan muzik tradisional gendangan gendang Raja Lalu, pembengkel Awang Haji Muhammad Abu Yazin Haji Awang Damin, pengasas sirah muzik, telah diberi kepercayaan untuk berkongsi ilmu secara teori dan praktikal kepada peserta bengkel mengenai gendang Raja Lalu. Beliau yang telah mula berkecimpung dalam seni permainan guling tangan sejak tahun 2003 berusaha mengembangkan serta memperkenalkan warisan muzik tradisional Brunei kepada masyarakat. Irama guling tangan gendang Raja Lalu ini merupakan satu irama yang signifikan lah. Kalau pemain-pemain guling tangan ini memang mesti mengetahui lah. Ianya penting kira lagu ini berperanan sebagai pengiring ini. Pengiringi, especially kalau ada keberangkatan atau apa-apa lawatan kah, ya digunakan untuk mengiringi lah irama ini sesuai lah. Cara signifikannya kalau mengikut kajian lah, irama ini terdapat daripada salah satu irama daripada daerah Tutong atau istilah. Ianya digunakan untuk atur lah ketika keberangkatan ke daerah Tutong, ke daerah Tutong. Dan yang memainkan ini pun memang pemain lah, kira pemain guling tangan atau. Jadi informasi sedikit mengenai dengan pengkajian ini. Irama guling tangan ini merupakan salah satu hierarki yang kedua tinggi lah daripada lagu-lagu yang akan diketengahkan dalam bengkel ini. Jadi signifikan untuk bengkel ini pada guru-guru supaya dapat diturunkanlah kepada murid-murid sekolah. Di antara peralatan peralatan muzik guling tangan di dalam gendang Raja Lalu ini, ianya terdiri pada guling tangannya sendiri, cenang 8 atau yang damit, 2 gendang, seorang dipanggil maimam dan seorang yang meningkah lah. Jadi yang maimam ini ia memakai labek, ia memakai rutan. Yang meningkah ini ia pakai tangan. Jadi selebihnya ada gong 2 bandingan, seorang pemain, canang 3, canang 1, tawak-tawak ada 2 orang tuh, tawak-tawak peningkah dan tawak-tawak peningkul. Jadi keseluruhan dalam 8 orang lah memainkan.
perbezaan dapat didengarlah daripada introduction lagu itu sendiri. Ia dimulakan dengan orang panggil titir, orang panggil badok. Kalau Englishnya, the person will play with the rotan atau will play gradually slow. Ritardendo lah tu nama bahasa istilah musiknya, ritardendo, dan baru ada cue, baru tak semua masuk. Sama perbezaan daripada struktur lagu ini pun, kalau diikut perkiraan, ia memang lambat sikit lah. Kalau berbeza dengan lagu-lagu yang disertakan tadi itu, ia dalam kiraan 4. 1, 2, 3, 4. Maaf lagi, 2, 3, 4. Jadi kalau lagu Gendang Raja Laluan ini, ia berdouble. Jadinya instead of 4, ia jadi 8. Itu perbezaannya lah. Dari segi struktur dan juga perkiraan itulah. Untuk urutan atau kira urutan lagu itu yang dapat dibengkelkan, ia bermula daripada gendang labik maimam. Dia pakai urutan dah. Dia main dengan titirnya lah, dengan titir yang tanpa tempo dah. Dan dia bagi cue tak. Dan individual semua akan ikut kecuali gulintangan. Jadi gulintangan akan masuk setelah semua ini settle. Iaitu kalau ikut kiraan dalam 4 bar lah, 4 bar kiraan. Kira 4 kali round lah contohnya orang. Jadi lagu ini memang struktur 2 bar. 2 bar is 8 beat. Jadi kira 2 bar lah. Maaf, ia 2 bar punya kiraan lah. Macam kalau dilihat, ia mula dengan titir dan tak 1, tak 2, dan 3 dan baru yang keempat itu baru gulintangan masuk. Gulintangan akan memainkan melodi pembukaan dan bunga asas dulu. Lepas itu di developnya lah permainannya tu sampai tak ke penghujung, baru tak ditutup dengan fading. Bagi saya ianya satu kemestian lah kalau sudah namanya grup gulintangan ia memang mesti dipenuhi dengan ilmu. Artinya ia benda ni salah satu khazanah tadi bah. Kalau kita ni tidak mengupkan siapa lagi kan. Jadinya bagi saya amat penting lah, is a mandatory lah bagi siapa yang akan main gulintangan ini untuk mengetahui lagu-lagu macam ini. Itulah. Irama gulintangan yang memfokuskan kepada muzik tradisional gulintangan daripada Puak Tutong, khususnya irama Gendang Raja Lalu, merupakan satu inisiatif yang sangat bermakna dalam usaha memelihara dan memperkasakan warisan budaya Brunei. Generasi kini mungkin sahaja tidak mengenali atau mungkin tidak pernah mendengarkan irama Gendang Raja Lalu, dan oleh itu pendedahan secara langsung kepada bentuk muzik tradisional membantu meningkatkan penghargaan kepada keunikan warisan Puak Tutong sebagai salah satu daripada 7 puak di negara ini.